Saya turun dan melihat sendiri suasana di rumah tersebut dan memang masalah air berlaku di situ. Dalam 3 bulan dah ada. Bulan ni pakai paceting. Jadi sokapu di Kandih ni rumah apa ni? Rumah sini orang itu rumah Pedano. Rumah Pedano. Kat Kandih dekat Giat Mara. Maknanya sebelum PKP tak ada air. Enggak ada air tu. Jadi air hok dengan lori dia datang berapa kali? Dengan lori kalau sini tak ada. Oh, tak ada. Kalau belakang ni ada. Jadi air yang masa PKP tu dia ambil air mana? Air pacar. Minum kapur air pacar. Air pacar. Air KSB tak ada rasa. Ada. Buku tak ada rasa. Ada. Angin pun tak ada. Ada. Kalau kita seduk dengan mesin ni dia naik. Kalau kita seduk dengan mesin, metal jalan kita kena bayar. Gua metal kalau kita seduk kan metal jalan kan. Kita kena bayar. Jadi kena bayar biar lagi. Oh, ada metal jalan, air tak ada. Air tak ada. Metal jalan je seduk air. Pak kita seduk. Dia jalan angin gua seduk air ni. Air tak tubik lagi dah. Tak tubik. Jadi kita pakai pacar. Pacar ni ke dia? Air pacar. Boring. Kita boring. Air kualiti okey, boring okey. Boleh ada. Bil kau lebih. Bil kalau kita pakai ni ya jalan. Ni tak kita jalan dia. Kita pakai 2 enjin. Pakai 2 enjin. Oh ni enjin untuk ni jadi muka tak ada air kat kita tak. Kita rasa pada Cina baru ni. Selain Cina kita ada air? Ada air. Mau duduk mengungut ke apa pak? Buat gua ni mulu. Tahu kan? Kita pergi tengok di rumah lagi, tanya lagu mana. Bawah ni apa tak ada ni. Ya? Habis sini gua tak ada orang nak mahu kan. Petaki besar tu kan. Wang lek kapur ni ada orang ni. Dia cek pengoda kapur. Sini. Mau taki air. Di sini perlu taki air juga. Kalau ada taki air, molek baru. Dah, masih tu lah kita nak buat. Sudah. Mereka menggunakan air kerajaan negeri Kelantan tapi tidak ada air. Dan mereka mengatakan bahawa mereka menggunakan enjin, tetapi kalau mereka menggunakan enjin, mereka akan terpaksa membayar lebih air kerana mereka tarik air akan keluar dengan lambat dan metal akan berpusing. Jadi Kak telah inbox di Facebook Ambo. Dia kata di Kapur Kandih ni tak ada air. Jadi Ambo turun sendiri untuk tengok dengar dia akan pergi ke beberapa rumah lagi lah. Nak tengok keadaan suasana di Kapur Kandih Bacok. Dekat dengan Giat Mara, dekat dengan Pondok Modeng. Jadi kita nak tanya Kak lah, masalah ni bila? Masalah ni sebelum ni okey. Cuma tahun lepas tahun ni berat. Sebelum PKP memang tak ada air langsung. Tak ada langsung. Kalau sebelum ni ada juga tengah malam pukul 2-3 pagi. Kita tak ada. Kalau start pada sebelum PKP ni tak ada air siapa dah kali ni. Maknanya air tak ada sebelum PKP lagi? Sebelum PKP. Ada tak? Kak telefon ada? Tak telefon lah sebab memang semua tak ada air dah. Sebelum ni ada telefon? Sebelum ni ada telefon, letih ada telefon yang kata nanti kita cek. Ya, telefon dia kata nak cek. Ada tindakan tak? Tak tahu lah tu. Kak rasa? Kak rasa sebelum ni kata tak apalah tunggu nanti kita lepas air. Ataupun dia kata kita lepas tu air, tak sampai lagi dia ya. Tu lah telefon semua palon ni rasa pun malah ni main telefon semua kan. Ada kita ambil inisiatif ni pun kita kira kajian lagi ada 400 juta tu. Kalau je aku tukar 100 juta, 50 juta, aku rasa selesai sikit. Dah. Itulah tak apa, terima kasih ya. Okey, pergi 2-3 rumah lagi dah. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Mempunyai Amat dah. Jadi, saya berharap pihak berkenaan dapat mengatasi masalah ini. Masalah air bukan sahaja berlaku di Kandih, tapi banyak lagi kawasan. Tetapi kawasan ini saya mendapat makluman dan saya datang sendiri. Saya menyeru kepada kerajaan yang telah pun mendapat 400 juta daripada Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu dan kini Menteri Alam Sekitar dan juga Air kini di bawah PAS, yang ini Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Mewah. Saya harap beliau dapat menyelesaikan masalah air Kelantan yang telah pun berlanjutan sekian. Kak, lagu mana Kak guna air sepanjang air tak ada ni? Sepanjang air tak ada ni kira gali air bawah tanah lah, kira boring. Jadi guna air boring lah? Air boring lah tak ada 400 sekali boring? Sekali boring. Agak ke dia rumah baik ya. Dia lah ni boring airnya. Kalau jenis orang tak mampu dapat lah. Nak air gitu lah. Jadi dengan musim panas dengan musim panas dah ni,
air tu jadi tak laju. Kalau jadi kuning, jadi karat. Macam saya pun ada juga mesej pekatnya royak air baru kering. Tak naik air. Air baru kering? Kering. Jadi tu, masih ada. Kita ingat satu video yang telah pun dimuat naik oleh Ustaz Fadli Syahri. Bertanyakan tidak malukah Pakatan Harapan kerana sibuk dengan undi tidak percaya. Saya ingin membalas balik kenyataan tersebut kepada Ustaz Fadli Syahri. Tidak malukah Ustaz Fadli Syahri selaku salah seorang ahli parlimen PAS yang mengatakan bahawa mereka membawa konsep Islam, tetapi rakyat masih dalam keadaan susah untuk dapatkan air. Air untuk sembahyang, air untuk solat, air untuk minum, air untuk cuci dan pelbagai kegunaan. Air merupakan sumber asas rakyat Kelantan, tetapi sehingga hari ini masalah ini tidak dapat diselesaikan. Saya ingin mengajak seluruh rakyat Kelantan, pamerkan reaksi anda. Buat video reaksi anda tentang air Kelantan dan hantarkan kepada saya ataupun muat naik di Facebook dan buatkan tanda pagar reaksi emosi politik, reaksi emosi masalah air, reaksi emosi rakyat Kelantan. Sama-sama kita bangkitkan isu air Kelantan supaya kerajaan negeri tahu rakyat Kelantan menderita kerana masalah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sedikit video mengenai masalah air yang berlaku di Kelantan. Dan video ini adalah salah satu masalah yang kita akan bincangkan dalam topik kita pada hari ini, iaitu benarkah prihatin rakyat atau MP. Baik, jadi pada malam ini mungkin sebelum saya memulakan perbincangan dengan panel kita pada malam ini, saya ingin memberikan sedikit update mengenai COVID-19, yang mana pada hari ini 20 hari bulan COVID-19, statistik yang terkini kes baru yang dilaporkan adalah sebanyak 31 kes, di mana terdapat 10 kes import, di mana jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 7,009 kes, dan jumlah kes aktif adalah sebanyak 1,189, dan kali lagi kes sembuh mengatasi bilangan kes yang baru, iaitu sebanyak 60 kes. Jadi jumlah keseluruhan kes yang sembuh adalah sebanyak 5,706 kes yang sembuh. Jadi itu adalah statistik COVID-19 sehingga pada hari ini, yang mana kita dapat lihat semakin hari berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Angka semakin berkurang, namun itu bukan alasan untuk kita leka daripada terus mengamalkan SOP yang telah ditetapkan bagi mengelakkan penularan virus COVID-19. Baik, pada malam ini saya ditemani dalam borak anak muda pada malam ini bersama dengan 3 orang lagi panel. Kalau minggu lepas kita bersama dengan pemuda amanah daripada Kedah dan Perak, dan tetapi pada malam ini kita bersama dengan rakan-rakan pemuda amanah dari Pantai Timur dan juga dari Pulau Pinang. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu pembuat video kita sebentar tadi, Saudara Jeming.
ataupun nama famous dia Saudara Jeming. Apa khabar Saudara Jeming? Alhamdulillah baik. Khair apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan seterusnya Saudara Zamir yang juga merupakan Ketua Pemuda Amanah Terengganu. Apa khabar Saudara Zamir? Khabar baik, Alhamdulillah. Saya sehat ya? Oh, sehat. Boleh dengar clear? Boleh. Kita bersiaran ini, saya di Sabah, yang lain ni di Semenanjung. Ya. Di Laut Cina Selatan memisahkan kita lah. Dan seterusnya Saudara Saifullah ataupun lebih dikenali sebagai Bro Saifullah yang merupakan Bendahari Pemuda Amanah Nasional. Saudara Saifullah boleh dengar saya? Oh, mungkin dia ada masalah coverage tadi pun ada sedikit masalah, tapi tidak apa, kita teruskan dengan perbincangan kita pada malam ini, yaitu benarkah prihatin rakyat atau MP. Dalam tempoh COVID ini, saya fikir kita banyak mendengar mengenai perkataan prihatin, termasuklah juga nama-nama bantuan yang diberikan, kan? Kalau kita dengar bantuan prihatin nasional, semualah prihatin. Saya pun tidak tahu apa yang bukan prihatin lagi. Jadi saya ingin terus bertanya kepada Saudara Zamir, di mana kalau kita tengok ya, satu pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dengan tema No One Left Behind, di mana terdapat sejumlah peruntukan diberikan untuk memberikan jaminan makanan yang disebut sebagai dana jaminan makanan sebanyak 1 bilion ringgit. Saya kira kalau 1 bilion ini bukan satu angka yang sedikit, tapi kalau kita kira 1, 2 sampai 1 bilion pun belum tentu boleh habis. Cuma isunya sekarang ini, biarpun peruntukan kewangan yang sebegitu besar, kita masih mendengar di akhbar, kita buka Malaysia Kini, Sinar Harian, Berita Harian, semuanya melaporkan tentang kenaikan harga barang. Seolah-olah tidak ada jaminan sebenarnya harga ini boleh dikawal. Jadi saya terus kepada Saudara Zamir. Apa pandangan Saudara Zamir mengenai perkara ini? Silakan. Ya, baik. Pertama saya ucap terima kasih pada Saudara Khai, juga rakan-rakan, Saudara Jeming, Saudara Bro Saifullah. Malam ini sekali lagi lah dalam bicara anak muda di page Pemuda Amanah Nasional dan juga di page Pemuda Amanah Negeri masing-masing. Saya ucap terima kasih kerana menjemput saya. Ya. Baik. Kalau saya boleh straight terus kepada direct terus kepada persoalan yang dilontarkan tadi, iaitu mengenai plan ekonomi prihatin rakyat, di mana entitlenya itu disebut sebagai No One Left Behind lah. Secara intipatinya itu nak diberitahunya kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa dalam pakej ini tidak ada orang yang akan ditinggalkan. Dan spesifik mungkin dituju soalan itu dari segi konten dalam pakej tersebut ialah kepada dana jaminan makanan, yang mana peruntukan diletakkan sebanyak 1 bilion dengan tujuan untuk menjamin agar rakyat ini ada makanan yang mencukupi di atas meja. So itu dia punya ending target dia. Ya. Baik, kalau kita boleh rungkai apakah sebenarnya kita kata keberkesanan, dan juga keberkesanan itu ingin dilihat dalam konteks bagaimana ianya boleh membantu pulihkan keadaan keresahan rakyat. Ya. Dalam dua sudut, iaitu pertama kalau kita sebut berkenaan dengan dana jaminan makanan, ialah berkenaan dengan menghidupkan bekalan makanan supaya berlaku dengan sempurna, dan di samping membantu rangkaian dan rantaian nilai dalam pembekalan makanan itu boleh berjalan tanpa ada masalah. So itu dia punya trust kepada bagaimana polisi itu ingin diimplement supaya rakyat mendapat faedahnya. Di akhirnya itu ialah supaya sumber makanan dijamin ada, dan kemudiannya berada pada tahap harga yang dikira sebagai tidak membebankan rakyat. Itu ialah merupakan falsafah yang perlu dicapai, yang kita kira kalau ianya dapat diperolehi, maka langkah-langkah kepada bagaimana ianya telah pun dicernakan melalui polisi tadi itu boleh kita katakan berjaya. Namun memang kita tengok hari ini boleh dikatakan ramai rata-ratanya bersungut tentang kenaikan harga barang.
Ya, dia agak ironi sedikit kerana kenaikan harga barang itu berlaku ketika mana harga minyak begitu rendah, ya, sekarang ini disebabkan oleh kerana pandemik COVID-19 ini. Harga minyak pun turut jatuh, akan sepatutnya itu harga makanan juga berada di batas harga yang kita kira mampu milik, tetapi berlaku kenaikan. Untuk berlaku seimbang kepada situasi ini, saya boleh rumuskan bahawa sebenarnya pada setiap musim perayaan sememangnya berlaku kenaikan harga barang. Ini adalah lumrah yang berlaku. Cuma agak baiknya ialah pada tahun lepas, ya. Pada tahun lepas, ketika perayaan tahun lepas, harga barang-barang makanan utama seperti ayam, sayuran dan daging boleh dikatakan berada di paras harga yang terkawal. Ini menunjukkan bahawa efisiensi ketika mana tahun lepas itu, ketika mana harga minyak tidak serendah sekarang, tetapi harga makanan dan juga khususnya seperti harga ayam itu dapat dinikmati pada harga yang cukup baik kepada rakyat. Tinggal lagi mungkin war-warnya itu tidak seberapa, tetapi rakyat merasai. Ya, itu adalah merupakan kejayaan pada tempoh pemerintahan yang lepas. Tetapi tidak berlaku pada fasa ketika mana sekarang. Ya, kita boleh terima dalam satu sudut, iaitu kerana disebabkan oleh COVID-19 ini, pergerakan bahan makanan ini untuk sampai kepada rakyat mengalami gangguan. Ya, sama ada kerana pergerakannya itu dibatasi, penggunaan kenderaan dibatasi. Jadi itu menyebabkan beberapa item-item yang item-item kenaikan harga itu berlaku tanpa dapat dikawal. Tetapi ini bukan alasan sebenarnya. Kerana kerajaan boleh mengorganisasikan kerjasama yang erat di antara dua kementerian. Kalau saya ingat yang lepas memang ada dibentuk sudut task force itu di antara Kementerian Pertanian dan juga dengan Kementerian Hal Ehwal Pengguna. Di mana kedua-dua kombinasi kementerian ini membentuk satu teamwork yang baik dan akhirnya harga barang makanan itu dikawal. Hal-hal seperti ini yang tak terjadi sekarang. Kita tak nampak apakah satu bentuk polisi pencernaan di bawah, melainkan satu kenyataan yang disebut oleh Timbalan Menteri Kabinet NKK orang Terengganu lah. Ya? Iaitu kalau harga yang mahal di kedai tersebut, pergi beli kedai lain lah. Ini satu saya kira escapism answer yang ialah memanglah ada betulnya begitu. Tetapi mengapa berlaku kenaikan itu? Itu sepatutnya dikawal oleh kerajaan. Kerajaan boleh memainkan peranan sama ada dengan dana tadi untuk injek kembali ke dalam pasaran supaya harga-harga tertentu. Saya ambil contoh, ya, untuk penghasilan penghasilan daging ayam kepada pasaran tempatan. Yang menerima efek yang besar ialah kepada integrator, iaitu mereka yang mengeluarkan telur ayam dan pengedaran anak ayam. Mungkin dasar ataupun jaminan makanan tadi, dana tersebut ada satu mekanisme untuk disalurkan kepada mereka supaya kerugian yang mereka tanggung sepanjang PKP sebelum ini dapat diatasi dengan wujudnya dana tersebut. Itu adalah salah satu langkah yang betul yang sepatutnya diambil, tetapi tidak diberikan penekanan. Ini akhirnya menyebabkan harga barang itu melonjak tinggi ketika musim perayaan. Dan saya jangka menjelang dekat lagi dengan hari raya nanti, apabila kedai-kedai makin tutup disebabkan oleh kerana ingin beraya pula, harga barang akan mencanak lebih tinggi. Ya. Dan saya kira kerajaan perlu serius dengan mekanisme. Sama ada menggerakkan agensi yang ada dan juga mewujudkan satu pelan induk yang lebih baik supaya harga-harga asas, ya, terutamanya makanan yang telah pun mencapai tahap SSL. Yang ini yang kita pelik, ya. Tahap SSL ini bermakna pengeluaran dalam makanan negeri, self-sufficient level, dalam negara kita itu telah mencapai tahap yang hampir penuh. Ayam misalnya mencapai lebih kurang dalam 97%. Artinya negara kita sudah tidak memerlukan import sebenarnya. Tapi kita masih ada import lah pada ayam tersebut. Tak apalah. Ya, itu isu yang berbeza. Tapi makanan itu boleh dihasilkan. Kalau kenaikannya itu berlaku pada barang makan yang kita tidak boleh kawal, seperti tepung, bawang yang kita tak hasilkan dalam negara, mungkin itu kita boleh terima. Kerana pandemik ini juga memberi kesan kepada negara-negara yang kita import. Tetapi kita dapati harga-harga yang itu pada barang-barang luar yang datang itu, kita dapati kenaikan itu ada tetapi tidak terlalu rencang. Sebagaimana harga barang yang dihasilkan dalam negara sendiri. So ini ada wrong policy dalam pendekatan kerajaan, bagaimana ingin menggunakan dana jaminan makanan tadi untuk injek kembali ke dalam rantaian penghasilan makanan, sama ada di peringkat pengeluaran, di peringkat logistik dan di peringkat jualan.
ya, supaya semua sama ada penternak, petani dapat dibantu, pengedar pemborong dapat dibantu dan peruncit dapat dibantu supaya harga barang makanan itu terkawal. Hal ini kita tak nampak apa-apa mekanisme pun. Ya. Saudara Zamir, jadi maksudnya dana yang diperuntukkan 1 bilion yang disebut di dalam pakej rancangan tadi tidak begitu dimanfaatkanlah untuk para petani ataupun bagaimana? Setakat hari ini, saya hanya mendengar bahawa di antara dana tersebut, sebagai contoh, ialah satu peruntukan khas yang diberikan kepada pertubuhan peladang untuk menghasilkan cash crop makanan yang cepat. Ya, yang cash crop makanan yang berumur dalam 3 bulan ke 4 bulan supaya barang makanan itu ada. Tetapi projection itu kita tak tahu bentuk yang bagaimana. So itu satu sudut yang pernah dibentangkan. Tapi saya kira ramai belum pun lagi menjalankan projek tersebut. Jadi saya ingat satu sudut perbelanjaan itu tidak berlaku lagi. Yang keduanya, petani dia telah mengalami kerugian. Dan biasanya kerugian-kerugian ini kalau di negara-negara luar, mereka akan ada insentif pada harga tersebut supaya boleh cover balik kerugian yang mereka hadapi. Hal ini pun tidak berlaku kepada para petani ini. Mereka memang menanggung solid total loss yang mereka alami dan pandai-pandailah survive sendiri dalam keadaan sekarang. Itu adalah senario dan fenomena yang kalau ditanya pun pada mana-mana petani memang sedang penternak memang sedang mengalami masalah ini. Akhirnya mereka akan naikkan harga. Itu for sure. Yeah. Oh, jadi maksudnya sekarang ni kesan daripada penggunaan dana yang tidak efisien, hanya indah kabar dari rupa ni hanya memberi kesan kepada pengguna lah akhirnya. Ya, betul, betul. Ya, betul. Sebab dikatakan dasar jaminan makanan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Tetapi hakikatnya harga barang naik. Baik, saya pikir kita tinggalkan di situ dulu. Saya beralih kepada Saudara Jeming. Saudara Jeming, tadi ada soalan daripada Saudari Halimatun Ramadhani. Dia kata, kenapa selama ini rakyat Kelantan setia dengan kerajaan Kelantan, tidak pernah bersungut, tidak macam semenyi. Mereka akan bersungut dan ada dikeluarkan dalam berita. Rakyat Kelantan berlainan dengan rakyat yang celik dari Semenanjung, rela dan bertahun-tahun masalah air. Dijelaskan di sini, bertahun-tahun masalah air. Seperti mana dalam video tadi, sabar rakyat Kelantan kepada kerajaan PAS bertaraf dewa. Ini saya pastilah dia puji ke atau dia sindir, saya tidak pasti. Cuma kita terus kepada soalan dia ni. Saya rasa soalan yang saya mau tanya ni pun sama dengan dia. Mungkin Jeming boleh jawab terus. Silakan. Jeming tidak dengar. Dengar? Okey, dengar. Okey. Ambil tadi. Okey, terima kasih kepada Kai Pemuda Amanah Nasional, Zamir Ketua Pemuda Terengganu, Saifullah Ketua Pemuda Penang, sudi untuk bersama pada malam ni. Jadi soalan Kai tadi dan juga soalan Halimat tu tadi, kenapa sebelum ni dilihat rakyat Kelantan boleh terima sahaja masalah air ataupun apa sahaja masalah di negeri Kelantan. Untuk makluman semua, rakyat Kelantan ni sudah ada dua site sebenarnya. Kebanyakan yang bising pasal air dulu adalah site daripada UMNO, dan memang betul masa tu penyokong PAS setia walaupun masalah air ni telah lama. Ada sebabnya kerana pentadbiran Tok Guru masa tu pentadbiran yang berjimat cermat. Tok Guru selalu menggalakkan ataupun meminta kepada esko dia dan juga kerajaan negeri. Ada satu pepatah yang diguna oleh Tok Guru, kalau nak berbelanja jangan terlalu boros. Kalau nak berjimat jangan kedekut. Itu di antara cara Tok Guru memerintah. Jadi rakyat walaupun masa tu ada masalah pun kita bersabar kerana kepimpinan Tok Guru ni melalui tauladan. Kita sendiri tahu almarhum Tok Guru ni Aziz ni, beg duit dia pun tak ada. Beg duit dia tu dia guna plastik saja. Dan alhamdulillah walaupun masa tu PAS dengan UMNO ataupun Barisan Nasional dua entiti berbeza. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ni hari-hari bergaduh ketika almarhum Tok Guru menjadi Menteri Besar. Dan jelaslah ketika itu Kelantan ni dianaktirikan. Perbelanjaan tahun ni pun sekitar dekat dengan 400 juta sahaja. Tapi alhamdulillah dapat sustain.
dapat lagi beri kepada orang mati dan macam-macam lagi lah. Okey, hari ni kenapa tiba-tiba mula ramai rakyat Kelantan ni seolah-olah protes kepada pentadbiran kajian pada hari ini? Kerana pentadbiran kajian pada hari ini dilihat boros. Mesti saya kata ni, saya perlukan hujah. Hujahnya, bayangkan di saat rakyat Kelantan masih lagi menikmati air yang berwarna coklat seperti air tebing, ataupun ada setengah tu kalau buka paip keluar angin dan meta bergerak, kerajaan negeri tukar kata kami sedih. Dan apabila ditanya kenapa tu kami sedih, pimpinan dia jawab takkan kerajaan negeri nak pakai Viva. Jadi ini jelas kita nampak pentadbiran hari ini terlalu sombong dengan rakyat. Sebenarnya rakyat bukanlah terlalu marah dengan isu air sangat. Kerana kita pun setuju negeri-negeri lain pun ada juga masalah air. Tetapi pengurusan ataupun cara kerajaan negeri, cara pimpinan negeri ini sudah menjadi sombong. Dulu rakyat balik berduyun-duyun ke Kelantan untuk mengundi PAS. Tapi ini balasan kerajaan negeri, pimpinan PAS kepada rakyat. Sehingga kan ada rakyat kalau telefon AKSB, dia kata lebih baik telefon kepada pejabat ZU negara. Kerana pejabat ZU negara lebih cepat kat telefon berbanding di AKSB, dan kalau telefon, kalau dapat buat aduan, tidak ada tindakan. Dan hari ini, kalau kita tengok kesan daripada tak ada air di PKP ni, di dalam Facebook, keluar balik satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Besar ketika itu di Exco, dan jelaslah bagaimana cara dia jawab tu bukan setakat sombong dan memperlihatkan dia itu sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin. Cara dia jawab yang pertama nak menyalahkan rakyat, yang kedua dia menipu. Apa yang dia menipu, insyaAllah kita akan jawab sebentar lagi. Okey, Saudara Jaming. Saya mau pergi sikit lagi. Tadi boleh. macam ada gantung sikit. Hari tu Ustaz Abid Liu dia ada ke Kelantan. Saya tidak ingat dia ke mana lah. Cuma ada yang trigger lah di situ. Mungkin Jaming boleh bagi tahu macam mana? Pada pagi tu saya baca Facebook, tiba-tiba saya tengok status Facebook Datuk Muhammad Amar ni, status dia kata kebijaksanaan boleh tidak, kebaikan tanpa kebijaksanaan ni boleh mengundang fitnah. Jadi semua orang dapat tangkap Ni Amar ni dia perli pada Abid Liu. Kita pelik lah kenapa perli Abid Liu. Sebab pada pagi tu Abid Liu ni dia pergi ke Pasir Mas, tempat pengumpulan sampah. Ada satu keluarga duduk situ kerana dia mencari sampah sebagai punca pendapatan dia. Kita masih tak faham. Rupa-rupanya pada petang tu juga Ustaz Abid Liu ni pergi masuk ke kawasan Muhammad Amar di Tapel. Jadi sebab itulah Ni Amar ni melenting kerana masuk ke tempat dia. Jadi seolah-olah Datuk Muhammad Amar ni marah masuk membantu orang di dalam don dia. Yang ni di Tapel, di don Pancur. Tapi saya nak ulas sedikit lah. Sebenarnya Datuk Muhammad Amar dia tak perlu nak marah. Dan kita juga tak perlu nak marah kepada Ustaz Abid Liu kerana dia tu adalah NGO yang tidak ada birokrasi yang dia nak layan. Dia ada NGO dan dia bukan bantu satu negeri atau satu dom. Dia bantu berdasarkan maklumat yang dia nampak. Sepatutnya Muhammad Amar contohi Faiz Fadil yang bersama-sama dengan Abid Liu di Pulau Pinang. Tetapi apa yang Datuk Muhammad buat, mengeluarkan status Facebook yang jelas walaupun tidak sebut secara jelas Ustaz Abid Liu, tetapi rakyat faham dia sedang menyindir Abid Liu. Dan kesan dia sampai hari ini bukan setakat kita di kalangan Pakatan Harapan, orang PAS sendiri mula menyerang Datuk Muhammad Amar dan ditambah pula dengan video-video lama dengan ucapan-ucapan dia yang agak kurang ajar, yang agak keras dan tidak menampakkan dia sebagai pemimpin Islam. Jadi hari ini Muhammad Amar terkesan hanya kerana dia mengeluarkan Facebook, dia menyindir Ustaz Abid Liu. Okey. So itulah di sebalik status Facebook yang dibuat oleh Nik Amar ni ya. Saya pun baru tahu benar ni. Saya ingatkan kenapa dia tiba-tiba macam, kalau kami sini panggil memanas lah, tiba-tiba marah. Okey. So
Terusnya saya terus beralih kepada Saudara Saifullah. Tadi kita sudah dengar sedikit perkembangan dari Kelantan. Kita beralih ke negeri Pulau Pinang dan juga Kedah. Saya kira mungkin semua pun tahu sedia maklum mengenai apa yang berlaku pada minggu lepas, iaitu Saki Baki daripada langkah Sheraton ni sebenarnya belum berakhir. Biarpun kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-27, sepatutnya 10 malam terakhir ni kita memanfaatkan waktu ini untuk beribadah. Tetapi apa yang berlaku, kita tengok langkah Sheraton ni dia sampai ke Kedah. Kita nampak ada berlaku perubahan kerajaan di mana 2 adun daripada PKR dan 4 orang adun daripada Bersatu menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional, sekaligus menyebabkan kerajaan negeri berubah. Dan adakah ini satu perkara yang boleh diterima khususnya oleh kita anak muda? Mungkin Saudara Saifullah ada pandangan, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Kai, Jeming daripada Kelantan dan juga Zamir di Terengganu. Sudah tentu pertukaran kerajaan tanpa melalui proses pilihan raya ini menjadi satu benda yang rata-rata mengecewakan anak-anak muda. Kerana kita difahamkan pilihan raya umum yang lalu, anak-anak muda telah berduyun-duyun keluar untuk mengundi dalam memilih wakil-wakil rakyat yang mewakili parti-parti komponen, baik daripada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, dengan harapan supaya wakil-wakil mereka ini kekal menjadi di dalam koalisi masing-masing, baik PH ataupun BN. Tapi ia menjadi suatu benda yang sangat mengecewakan kita atas apa alasan sekalipun. Wakil-wakil rakyat yang bertindak menukar kem menjadi bebas dan menyatakan sokongan kepada yang lainnya, sehingga berlaku pertukaran kerajaan di peringkat federal, tukar kem menjadi bebas dan menyatakan peringkat federal. Kemudian dia telah berjangkit lah, seperti mana kita maklum, ke negeri-negeri yang lainnya seperti Johor, Perak dan yang terbaru di dalam Ramadan yang mulia ini adalah negeri Kedah lah, yang bersebelahan dengan tempat saya ni lah, Pulau Pinang. Dan saya pun punya ramai teman dan keluarga di negeri Kedah. Dan negeri Kedah ini kita faham MB yang sebelum ini Mukhris Tun Mahathir sebagai Menteri Besar dan barisan-barisan exco beliau, kerajaan yang bertukar daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, kononnya yang tidaklah satu gabungan parti-parti politik yang berdaftar sekadar supply and confidence ataupun kita panggil sokongan kepada kerajaan yang terbentuk. Dan menarik untuk kita sama-sama teliti, Menteri Besar Kedah yang baru ini telah hari ini dalam beberapa portal berita telah meletakkan portfolio sebegitu banyak pada diri beliau sendirilah, iaitu tujuh portfolio exco. Dan menarik untuk kita melihat apa idea Perikatan Nasional ini untuk negeri Kedah, yang kita faham antara negeri yang telah mencatatkan pelaburan yang tinggi semasa era yang kepimpinan Datuk Mukhris Mahathir, yang menyaksikan pelaburan daripada luar antara yang tertinggi di dalam Malaysia. Dan sudah pasti
pertukaran kerajaan yang menyebabkan rakyat rata-rata terkejut, sehingga kan persidangan parlimen yang baru-baru ini kita lihat pembangkang dan kerajaan itu hampir sama bilangan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli yang berhormat di Dewan Parlimen. Ya, sudah tentu kita hormat dan kita menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong, tapi kita sebagai rakyat ini sentiasa melihat apa wakil-wakil rakyat kita yang dipilih, apa yang mereka buat di parlimen. Sedih sekali apabila negara-negara maju menguruskan pandemik COVID-19 ini. Negara kita juga terkesan dengan wabak ini. Malangnya kita memilih untuk tidak memanjangkan persidangan parlimen dalam membincangkan isu-isu sudah tentu terkait dengan rakyat, tapi kita memendekkan sekadar kepada titah Duli Yang Mulia Yang Tuan Agong, dan kita juga melihat kerajaan Perikatan Nasional ini tidaklah stabil dan kuat. Dia tidak mempunyai satu bilangan ahli-ahli parlimen yang meyakinkan. Bahkan dilaporkan dalam beberapa portal berita bahawa keadaan sekarang ini adalah stalemate ataupun seimbang, yang boleh membawa kepada parlimen itu sendiri tergantung, manakala sudah tentu memberi satu cabaran kepada kerajaan Perikatan Nasional ini untuk meluluskan ataupun pass through any bill ataupun undang-undang di parlimen. Saya kira itu dulu komen daripada saya. Kembali kepada moderator kita. Okey, tapi Saudara Saiful, tadi ada sebut sikit mengenai persidangan parlimen 18 Mei yang lepas. Dan kalau kita tengok pun, mau kata satu hari pun tidak sampai sehari pun, beberapa jam saja persidangan tersebut. Tapi ada dibuat diberikan numbers lah, berapa jumlah wang yang diperuntukkan untuk mengadakan sidang parlimen tersebut. Iaitu menelan belanja sebanyak lebih kurang RM600,000 untuk membawa semua ahli parlimen ini datang ke parlimen dan bersidang. Tapi bila bersidang, ya kita menjunjung titah, itu satu perkara yang saya fikir mesti dibuat. Tetapi persoalan yang lain, sepatutnya kita memanfaatkan waktu tersebut untuk membincangkan perihal COVID-19 ini. Dan kalau kita tengok di negara lain, contohnya seperti di Kanada, di Indonesia, mereka boleh saja mengadakan persidangan atas talian. Tapi kita heran kenapa kerajaan ni dia tidak berminat untuk mengadakan persidangan sedemikian. Okey, saya berbalik terus kepada Saudara Zamir. Saya fikir kita masih bincang mengenai pakej rancangan ekonomi dan juga isu yang berkaitan tentang kenaikan harga barang. Okey, kali ini kita bincang sedikit mengenai pengangguran dalam kalangan anak muda. Di mana kalau kita tengok Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, MIER, telah mengeluarkan satu unjuran menyatakan bahawa lebih kurang 2.4 juta rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan akibat krisis COVID-19. Dan saya fikir yang paling terkesan ini adalah anak muda golongan B40. Apa pandangan Saudara Zamir? Silakan. Okey, terima kasih Kai. Sebelum saya nak sampailah kepada perbincangan kesan COVID-19 ini kepada pengangguran rakyat Malaysia, kehilangan pekerjaan di kalangan orang muda, saya ingin sentuh sedikit tentang syaratan move yang disebut tadilah, ya, sikit saja pendek. Dimensi mengapa kita sebagai sebuah kerajaan, kita sebagai dalam kedudukan pembangkang lah sekarang, ya, Pakatan Harapan, sebab ada cakap-cakap banyak di luar yang mengatakan bahawa mengapa perlu berpolemik lagi, move on lah, dan kemudian ya, tidak perlu berpolitik dalam situasi seperti sekarang. Walaupun PN melakukan kerja-kerja
kerja-kerja politik itu sendiri dengan pergi kepada satu negeri ke satu negeri, ya, mereka berpolitik. Dalam masa yang sama cuba nak merancanakan supaya kita tidak berpolitik. Baik, ianya begini supaya rakyat kita dapat clear, ya. Apa yang berlaku ini ialah morally wrong. Ianya adalah sesuatu yang salah daripada sudut moral. Walaupun mungkin peraturan dalam pentadbiran itu membenarkan situasi take over yang berlaku dalam Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, tetapi daripada segi legally, moralnya itu kita silap, ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk berdiam diri dan juga tidak menunjukkan satu counter protest dan juga tidak menunjukkan satu kita kata cuba reluctant kepada apa yang dibuat itu, kita akan berada dalam satu transisi merasionalkan perkara yang salah. Jadi ini akan ada kesan yang buruk di kemudian hari, di mana rakyat mungkin tidak akan peduli kepada sistem demokrasi, di mana sistem parlimen itu sendiri dan di Dewan Dun itu sendiri akan menjadi kartun dan tidak boleh beroperasi yang betul kepada permasalahan rakyat. Wibawa institusi ini akan tercemar dan concern rakyat itu akan lari. Jadi ini yang kita takut, ya. Kerana itulah kita perlu terus ke depan dan juga perlu menunjukkan bahawa ada elitism untuk membetulkan perkara ini. Kerana jikalau kita ambil keputusan berdiam diri plain begitu saja, kita berada dalam satu senario yang kita cuba nak rasionalkan satu perkara yang sememangnya salah dan juga tidak betul kepada sudut pentadbiran dalam negara. Jadi itu adalah intipati mengapa pergerakan itu tetap kita lakukan walaupun dalam musim COVID inilah. Ya, baik. Berkenaan dengan kita kata kesan kepada orang muda dan unjuran pengangguran ini, ianya memang sedang berlaku dengan hebatnya sekarang. Saya kira selepas daripada raya ini, di peringkat PKS, ya, ataupun SME yang kecil, pembuangan pekerjaan itu akan berlaku lagi besar. Sebelum ini ada disebabkan oleh kerana beberapa pakej lah, walaupun sebut makiah ke apa ke. Jadi ada kita sebut kepada peniaga ataupun majikan ini, mereka cuba bertahan kerana adanya cash lagi di tangan mereka dan kemudiannya melihat kepada unjuran yang kerajaan bagi, pakej yang kerajaan bagi. So mereka bertahan. Dan kemudiannya didatangi, terutama syarikat-syarikat kecil, mereka masih lagi bertahan itu paling tidak pun sehingga sebelum raya ni. Kerana tak sampai hati nak pecat ataupun nak buang, terminate pekerja pada musim bulan puasa ataupun sebelum raya. Itu memberikan satu kesan yang cukup parah. Ya. Tapi saya ingat selepas daripada raya ini nanti kita akan menyaksikan lebih ramai lagi tenaga kerja khususnya di kalangan orang muda yang akan dibuang. Dan sekarang ni pun memang sudah berlaku, tetapi selepas raya ini akan berlaku dengan jumlah yang lebih besar. Dan kita kena ingat keadaan itu berlaku ketika mana masih ramai lagi graduan yang tidak bekerja. Saya ingat sekitar dalam 500,000 yang belum boleh diserap mereka ke dalam pekerjaan. Jadi jumlah ini akan ditambah kepada jumlah pengangguran yang baru. So, kita akan menyaksikan, saya ingat dalam 2.5 ke 3 juta unemployed, ya, tenaga kerja yang ada dalam negara kita ini. Itu saya ingat merangkumi hampir 1/5. Kalau kita ambil jumlah tenaga kerja Malaysia ni lebih kurang 15 juta, 3 juta mungkin yang tidak bekerja. Itu jumlah yang besar. Ya. Ianya akan boleh membawa implikasi bukan saja produktiviti negara itu menurun, bahkan boleh mengundang kepada masalah-masalah sosial yang lain, perceraian rumah tangga, kecurian, masalah-masalah jenayah akan berlaku. Kita akan melihat statistik itu akan ada peningkatan nanti. Baik. Jadi, ke mana hala tuju yang nak dibawa dalam situasi sekarang? Ya. Saya melihat bahawa itulah pentingnya kepada Dewan Negara, Dewan Rakyat perlu bersidang. Kerana sebarang pemurnian ataupun pakej yang kerajaan ingin bawa, pertamanya ia perlu diluluskan. Yang keduanya, ia perlu dibahaskan. Yang keduanya, ia perlu diluluskan. Dibahaskan itulah dengan tujuan untuk kita memurnikan bagaimana implement itu nak disampaikan kepada rakyat. Jika tidak, kita akan dengar sebagaimana sekarang lah. Sebut 1,600, kemudiannya akhir jadi 500 saja. Kita dengar tentang yang sepatutnya dapat BKP, tetapi yang tak dapat BKP kerana ada SSM, pergi pula minta ke SSM, dah sebulan lebih dah menunggu kepada result BKP tadi tu. Ya, tetapi terpaksa diubah pula kepada grant perniagaan yang 3,000 itu. Ya, tak tahu lagi bila yang akan mereka dapat. Mungkin pending pula lagi sehingga sebulan.
Dalam masa yang sama tu pula berlaku isu sebagaimana kes moratorium perbankan itu. Ya. Di mana ada tarik balik. Kemudian saya pun tak tahu sekarang status tu macam mana. Sama ada ianya memang implement kembali kepada hasrat awal moratorium tanpa faedah ataupun memang dah dicas balik. Ya. Jadi semua situasi-situasi ini berlaku ialah kerana tidak ada check and balance di peringkat pembuat dasar. Dan check and balance itu hanya boleh berlaku di peringkat parlimen. Rakyat kena faham perkara ini. Ini bukan soal nak berpolitik dalam musim COVID. Tetapi ialah satu bentuk usaha untuk kita memurnikan apa jua plan yang cuba dibuat oleh kerajaan. Kita harus faham bahawa pada saya, kerajaan pada hari ini berdepan satu dilema yang cukup besar. Iaitu mereka merasakan mereka tidak ada legitimasi. Legitimasi ini keabsahan untuk mentadbir. Kerana mereka tahu bahawa daripada segi majoriti pun mereka confused, daripada segi solidnya kita kata barisan kabinet yang ingin dibentuk, hala tuju manifesto yang ingin dibuat, dia tidak ada. Dia adalah satu bentuk kudeta yang mengambil kira sekadar tak nak bagi PH itu memerintah. Jadi kerajaan yang tanpa wawasan seperti ini tak akan boleh berfungsi kepada rakyat dengan baik. Ya. Jadi Saudara Zamir, saya minta maaf potong sikit. Saya ambil sikit yang mengenai sidang parlimen tidak ada check and balance. Jadi adakah ini satu krisis kepimpinan yang mungkin negara kita sedang hadapi? Ya, betul. Ini adalah satu krisis kepimpinan yang sememangnya akan memberi kesan yang besar. Jadi kalau kita balik kepada pengangguran yang akan berlaku, saya kira stakeholder ataupun caretaker yang ingin melihat bagaimana untuk mengatasi masalah pengangguran secara besar-besaran yang disebabkan oleh COVID ini, kita tak nampak pemurnian itu boleh dibuat. Sebagai contoh, betul kerajaan sebut bahawa inilah masanya mungkin rakyat perlu berniaga. Kita faham. Ya, adalah skim tertentu yang diumumkan untuk bantu usahawan untuk berniaga, adalah latihan online yang dibuat, adalah kita sebut program tertentu khusus untuk supaya usahawan-usahawan ini beralih ke dalam bentuk perniagaan menggunakan internet. Ya, mekanisme itu ada. Tetapi kita sebut post break, transisi daripada keadaan menganggur kepada nak pergi berniaga itu, mungkin 2-3 bulan yang tidak ada pendapatan ni, apa yang kerajaan perlu buat? Betul. Sepatutnya pada waktu ini ada satu kita sebut tindakan-tindakan yang proaktif dan segera. Berbentuk seperti insurans ke ataupun jaminan pendapatan dahulu untuk menampung keadaan mereka dengan lebih efisien. Ataupun kita sebut sebagai transisi daripada bekerja kepada perniagaan itu ada tempoh training period 2 bulan ke, yang mana ianya dibiayai oleh pihak kerajaan ke. Langkah-langkah seperti ini yang kita nak tengok supaya rakyat boleh respon. Tetapi itu tidak berlaku. Ya. Yang kita dapat lihat ialah rakyat beratur di pajak gadai. Itu indikator yang cukup clear, rakyat tak ada duit. Kita jangan sebut itu kejayaan menggunakan. Betul. Jangan kita sebut kita berbangga kerana mereka menggunakan produk Islamik. Itu satu sudut yang berbeza. Terjemahannya rakyat memang tak ada duit dah tu. Ya. Jadi ini mekanisme ini saya percaya kalau depending ataupun kita lamakan lagi situasi seperti ini yang tidak jelas, ya. Even though kita cuba untuk enforce kepada PKP dan pematuhan SOP sampai satu peringkat, nanti saya percaya rakyat akan langgar. Kerana mereka sudah tidak ada option. Ya, mereka perlu bekerja, mereka perlu cari duit dengan apa jua cara supaya boleh menampung kehidupan mereka. Keadaan hutang mereka perlu perlu ada pembiayaan, perlu diselesaikan, dan kemudiannya makanan perlu ada di atas meja. Ya. Jadi saya ingat pengangguran yang berlaku di kalangan orang muda sekarang ini, kerajaan perlu titik beratkan dahulu. Ya, cuba lihat mengikut kluster kumpulan. Misal kata penumpuan tu perlu ada. Saya ingat contoh ketika awal-awal PKP hari itu, daripada segi enforce kepada polisi kewangan yang dibuat, ada yang kita kalau kita ukur ianya berbentuk sangat populis. Ianya tak tepat kepada golongan sasar yang mana paling terancam. Mungkin ia agak kontroversi. Saya bagi contoh, ya. Misalnya hari itu diluluskan pembiayaan khas kepada kaki tangan awam. RM500 kalau tidak silap saya. Kaki tangan awam pada saya ialah satu sudut kalau kita dia baru ambil kerajaan, satu sudutnya ianya kelihatan populis bagus. Ya, kerana pegawai kerajaan akan boleh berbelanja, dia akan injek balik ke dalam ekonomi. Tetapi RM500 kepada orang yang tidak ada
kita kira ancaman daripada sudut kerjanya boleh kena buang, kena terminate, dipotong gaji. Untuk apa dahulu difokuskan ke situ? Itu sebagai satu contoh. Yang kedua, ya sudah ada jaminan. Contoh yang kedua ialah pada waktu itu diluluskan RM200 untuk graduan. Graduan sudah ada PTPTN. Mereka juga sudah duduk di universiti. Pelan dasar kepada universiti boleh diluluskan supaya makanan boleh ada kepada pelajar. Tak perlu beri kepada RM200 itu. Mungkin RM200 itu kalau dikumulatif boleh dipikirkan satu pakej rangsangan yang lebih baik kepada golongan graduan yang tak dapat kerja ni, ataupun kepada mereka yang terancam kerja, dah dipotong gaji, ataupun mereka dah diterminate. Sepatutnya boleh dihalakan ke situ, tapi dihalakan kepada pelajar. Dan pelajar pun akhirnya begitulah, ada yang beli vape lah, beli rokok pun ada. Ya? Jadi itu cara berbelanja yang populis. Hal-hal seperti inilah yang saya kira kerajaan perlu perhalusi. Kerana jika tidak, kepada rakyat lah, tapi malah kepada target group dah. Ya, dia kena ada target group yang sesuai, dan target group yang sesuai serta pemurnian inilah yang saya kira paling baiknya itu ia perlu dicernakan di Dewan. Kerana pandangan mata ramai yang boleh melihat satu-satu polisi kerajaan itu ianya boleh diperhalusi, dan kita tak boleh dalam bentuk ketika mana ekonomi yang paling berat musim PKP ini, ya, kerajaan sekelihatannya nak ditakbir oleh 5 ke 6 orang pembuat dasar sahaja untuk putuskan nasib 30 juta rakyat. Yang ini cukup bahayalah saya kira. Tapi itu saya dapat gambaran. Kita ada lebih kurang 70 orang menteri sekarang ni. Kita ada 70 orang menteri, lepas tu kita ada duta bertaraf menteri Sami Velu. Jadi ini tidak cukup ke lagi untuk membantu Tan Sri Muhyiddin memastikan adanya target group. Ya, itu, dan kemudian ditambah dengan diberi jawatan-jawatan dalam GSC sebagainya lah. So memang behind lah. Dalam satu sudut, saya kira sebenarnya semua rakyat pun nampak ini adalah satu bentuk polisi pembahagian ghanimah yang cukup sistematik lah. Ya. Kerana hasratnya sekarang nak memastikan kerajaan itu boleh dibina dengan cukup majoriti. So satu-satunya cara, oleh kerana dah diumumkan bahawa ini adalah kerajaan secara personal, pick up personal, bukan mewakili coalition party, maka apa sandaran yang perlu diberi? Jawatan lah. Ya. Jadi saya tak nampak bahawa kedudukan-kedudukan yang dibentuk itu, sama ada menteri ada 70 orang ni semua, ini semua dia hanya akan menyebabkan perbelanjaan kita meningkat, dan kemudiannya terjemahan idea itu pula kita tak nampak. Okey, tak mengapa tak letak menteri ramai, timbalan menteri ramai, ya, untuk mungkin nak dipikirkan dengan lebih detail. Tapi kita nak tengok dia punya pelan induk lah. Apa yang kita nampaknya hari ini, kenyataan-kenyataan yang nakal je. Minum ais wam, main TikTok. Jadi, itu menyebabkan lagi rakyat tak suka. Ya? Saya ingat kerajaan pada hari ini perlu fokus pada masalah yang betul dan menggunakan sistem pentadbiran yang betul di Parlimen untuk membuat keputusan tu. Betul. Okey. So memang mungkin belum lagi sampai kesimpulan lah, tapi apa yang saya boleh katakan dengan apa yang diulas oleh Saudara Zamir tadi, nampaknya Perikatan Nasional ni sebenarnya dia bimbang, risau. Itu sebab dia tidak mau menggunakan satu sistem demokrasi sejak kemerdekaan lagi kita gunakan Parlimen, Dewan Rakyat. Tapi kali ini kita pun tidak tahu 70 orang menteri saja yang berfikir membincangkan. Ya, betul. Saudara Jeming, tadi kita sudah bincang panjang mengenai Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Kita balik ke Kelantan. Macam mana masa depan Pakatan Harapan di Kelantan? Saya tanya direct lah kepada Saudara Jeming. Kalau kita tengok prestasi pada PRU, beberapa PRU yang lepas pun, mungkin salah satu indikatornya, ya seperti soalan tadi, Kelantan tetap dengan PAS, Terengganu pun begitu. Jadi apa pandangan Saudara Jeming sebagai pemimpin muda Pakatan Harapan? Silakan. Okey, Pakatan Harapan di Kelantan. Dengar? Hello? Dengar. Teruskan. Dengar? Okey. Okey, begini. Untuk maklumat semualah, di Kelantan, Terengganu merupakan kubu kuat PAS lah. Jadi kami, saya, Zamir, Hasbi semua ni terpaksa bertembung di kubu kuat PAS di Kelantan dan juga Terengganu di Pantai Timur. Tetapi untuk maklumat semua juga, pada PRU yang ke-14 sebenarnya PAS menipu rakyat. PAS menipu rakyat mengatakan bahawa PAS lawan UMNO. Jadi pada PRU yang ke-14 kalau kita ingat balik lah,
gelombang rakyat ketika itu adalah menolak UMNO. Gelombang rakyat adalah menolak UMNO. Jadi berduyun-duyun balik ke Kelantan. Tiba-tiba PAS membuat satu naratif bahawa Pakatan Harapan nak jatuhkan PAS, nak naikkan UMNO. Jadi menyebabkan rakyat ketika itu terkejutlah. Rakyat Kelantan memang dia tak boleh terima UMNO. Termasuk dengan Terengganu, Zamir boleh setujulah dengan saya. Bagaimana kalau dilihat politik dulu, satu tahap ada 2 masjid, tak boleh makan sembelihan UMNO. Dan satu tahap lagi, UMNO dan PAS ni dulu, kalau kita ada rumah, di sebelah rumah kita itu adalah rumah orang UMNO, tak boleh buka jendela. Begitu taksuknya politik PAS dan juga di Terengganu. Jadi bila keadaan begitu berlaku pada PRU yang ke-14, jadi PAS menipu rakyat. Setiap hari dalam ceramah dia kata kita lawan UMNO. Dan dia tuduh pula kita, Pakatan Harapan ni berpakat dengan UMNO nak jatuhkan dia. Dan dengan kewangan yang sangat kita kira PAS masa tu, kita pun agak terkejut. Tak tahulah dewa kayangan mana yang bagi bantuan kepada PAS. Dengan bendera yang banyak. Dan satu tahap dia boleh upah pemuda-pemuda ni, saya dimaklumkan RM50 seorang, pusing atas motor buat bendera PAS saja. Duit sangat banyak. Jadi alhamdulillah lah, UMNO betul-betul ditolak juga di Kelantan, walaupun tidak sepenuhnya. UMNO pun agak kuat juga di Kelantan, sebab kita kena ingat Kelantan, Terengganu, Kedah adalah di antara negeri-negeri Melayu. Sebab itulah kalau sebenarnya politik perkauman, politik agama ni banyaknya berlaku di Kelantan dan Terengganu. Tapi dipanaskan di Kuala Lumpur, di Penang sebagai contoh. Dia mainkan isu Cina Melayu, DAP. So benda-benda ni dimainkan di Kelantan lah kami yang terkesan. Kalau sebenarnya kalau kami nak main isu Melayu, kami akan relevan lah di Kelantan ni. Tetapi bagi kami, kalau kami main sentimen Melayu Islam, bagaimana pula sahabat-sahabat kami di Pulau Pinang sebagai contoh. So kita kena rasional. Tetapi tidak PAS. PAS dia telah bermain dengan isu agama ni dengan sangat menarik sekali. Sehingga kan rakyat Kelantan percaya RUU 355 itu sebahagian daripada syarat nak jadi Islam. Dan kalau kita ingat, tak silap saya, di Pulau Pinang tu, satu ustaz dia ceramah, kalau Kak Wan tak sokong RUU 355, dia nak tanam di kubu Cina. Dan orang PAS di Kelantan dan juga Terengganu, dia tidak anggap itu satu benda yang kara. Dia anggap itulah satu perjuangan, dan memang masa tu apa-siapa saja yang menolak RUU 355 dianggap khadam BAP. Kita ni adalah khadam BAP kerana tidak menyokong RUU 355. Sedangkan RUU 355 itu bukan melalui sokongan di Facebook ataupun melalui sokongan undian dalam Facebook. Dia melalui mestilah diterjemahkan dalam parlimen. Lepas tu PAS menggunakan UMNO dan UMNO pun menggunakan juga RUU 355 ni sebagai senjata untuk politik dia. Akhirnya dibawalah bacaan pertama dan tidak pun bawa pada undian, tidak bawa bacaan kedua. Dan kita terkejut. Rakyat ketika itu akibat projek membodohkan rakyat percaya PAS telah pun berjuang Islam. Sebenarnya RUU 355 ni bukan memperkasakan Islam, hanya nak memperkasakan hukuman saja. Tak apalah, kita tinggalkan dulu. Kita tengok hari ni pula. Hari ni, kalau saya bercakap tentang RUU 35, belum duduk lagi ni. RUU 35. Saya pula dituduh DAP yang minta cakap RUU 355. Sebelum ni dia kata DAP yang halang RUU 355. Hari ni kita pula digunakan oleh DAP untuk memecah belahkan PN supaya PAS bercakap RUU 355. Kerana itulah saya dengan beraninya saya cakap PAS khadam MCA. Sehingga ke hari ini tidak ada mana-mana pimpinan daripada PAS ataupun wala'u yang boleh menafikan. Dan saya juga boleh mencabar mana-mana pimpinan daripada atas, daripada Tok Guru Haji Adi, Duta Khas bertaraf kami value itu untuk bercakap RUU 355. Saya berani. Sebab saya tahu PAS tidak akan berani bercakap, termasuk Hudud, kerana apa? PAS adalah khadam MCA. Jadi pada soalan Khai tadi, bagaimana dengan masa depan Pakatan Harapan di Kelantan, Terengganu ataupun di Pantai Timur. Hari ini saya optimis melihat bahawa PAS bukan lagi parti yang boleh dilihat memperjuangkan Islam. Dan insya-Allah rakyat Kelantan mula sedar. Dan kita lihat bagaimana rakyat Kelantan sedar melalui
pimpinan PAS Kelantan tertinggi Datuk Muhammad Amar diserang bertubi-tubi hanya kerana menyindir Abid Liu. Termasuk juga dengan Ustaz Ni Abdul diserang bertubi-tubi dalam isu Rohingya. Ini jelas bahawa rakyat mula lihat PAS sebenarnya parti politik yang sama dengan parti-parti lain. Tetapi PAS lagi teruk kerana PAS mempergunakan Islam itu untuk kepentingan mereka, dan akhirnya jelas bila mereka ada jawatan nak sebut RUU 355 pun tak pandai lah. Betul. Satu tahap saya dengan jahatnya, saya cakap macam ni je dekat penyokong PAS. Jahatlah, ini sangat jahat, tapi untuk mengajar walaung-walaung supaya dia sedar bahawa dia diperbodohkan oleh PAS. Saya cakap tulang apa yang MCA bagi sampai tak pandai nak sebut RUU 355. Dia pun tak boleh nak jawab lagi. Ini menunjukkan jelasnya bahawa pertama, dulu PAS menggunakan agama Islam untuk kepentingan partinya. Yang kedua sekarang PAS terlalu takut dengan MCA. Kenapa? Seperti kata Zamir tadi, MCA ada dua kursi. Kalau MCA merajuk pun jatuh Perikatan Nasional. Dan jelas bahawa PAS bukan lagi berada dalam perjuangan Islam, tetapi PAS hanya duduk hari ini adalah untuk memastikan mereka ada jawatan, mereka ada duit untuk kepentingan diri saja. Dan insya-Allah PRU yang ke-15 PAS tidak boleh lagi nak tipu rakyat, mereka nak memperjuangkan Islam. Hari ini apabila mereka berkuasa, mereka mula tak reti nak buat kerja. Kalau dulu ketika mereka jadi pembangkang mudah. Kalau berlaku ribut pun DAP yang salah. Sajak pakai tudung pergi Mekah pun DAP yang salah. Hari ini zaman PN, sajak buang tudung, sajak tunjuk pusat, Menteri Agama, PAS, semua senyap. Ini menunjukkan jelas PAS bukanlah parti yang memperjuangkan agama. PAS adalah parti yang menunggang agama. InsyaAllah PRU yang ke-15 dan kami di Kelantan Terengganu akan memberi gambaran sebenar siapa itu PAS. Adakah PAS adalah parti Islam ataupun PAS sebenarnya parti yang memperdagangkan Islam semata-mata. Yap, okey. Okey, mungkin kita boleh saya tambah sikit lagi untuk Deming. Tadi kita bagi tahu mengenai PAS ini kan, dan saya rasa pun betul sebenarnya. Kalau kita tengok lepas dilantik menjadi Menteri Mewah, dilantik pelbagai jawatan GLC, duta sana sini, kita tengok RUU 355 sudah tidak ada lagi diperkatakan. Isu ada orang buat lawak lah di Facebook. Dia bagi tahu suhu isu perkauman dan agama di Malaysia ni turun mendadak. Disebabkan setelah kerajaan Perikatan Nasional ini, khususnya PAS menjadi kerajaan. Tapi saya hairan, betul-betul saya hairan. Mengapa penyokong PAS ini dia masih boleh kekal menyokong PAS, dan boleh pula puji strategi Tuan Guru Hadi Awang, strategi Tuan Guru Ibrahim Tuan Man. Macam mana tu ni? Okey, ini sebenarnya kalau kita perasan dia ada dua benda yang mudah untuk kita masukkan dalam kepala manusia, di antaranya agama dan juga bangsa. UMNO sekian lama menggunakan bangsa sebagai perjuangan. Kononnya, tapi akhirnya yang banyak melarat adalah Melayu. Yang banyak merempat adalah Melayu. Itu UMNO. PAS menggunakan Islam. Ada orang ni dia bercakap tentang Islam, tapi sebenarnya dia solat pun tak. Tapi bila dia bercakap tentang Islam ni, dia rasa dia dah berjuang. Contoh terdekat, kalau kita tengok live di Pemuda Amanah Nasional, kepada penyokong ataupun walaupun PAS, kononnya mereka adalah pejuang PAS. PAS adalah parti Islam. Tengok bahasa mereka di Facebook. Tengok sifat mereka di Facebook. Bagaimana? Yang pertama, fitnah. Islam tidak pernah mengajar umat Islam supaya fitnah. Tetapi penyokong-penyokong PAS dengan mudah memfitnah DAP. Adakah fitnah DAP itu tidak berdosa? Sama saja. Adakah mengata kepada DAP tidak berdosa? Sama saja. Tetapi penyokong PAS ataupun kita panggil sebagai walaung, mereka bukan sahaja tidak ada budi bahasa, mereka bahkan tidak ada akhlak. Yang paling penting adalah Islam ada akhlak. Ini ternyata bahawa penyokong-penyokong PAS berjaya dibodohkan oleh PAS. Jadi tugas kita lah. Agak sukar projek mencerdikkan rakyat. Tetapi itulah yang perlu kita lakukan. Rakyat cerdik, barulah negara itu okey. Dan kalau kita lihat hari ini, PAS mula hilang arah. Dah tak tahu dah nak cakap apa. Menteri Komoditi, Industri Utama, Khairuddin At-Takiri. Sebelum ini PAS begitu lantang
tak bagi Malaysia berdagang dengan China kerana Islam ditindas di sana. Hari ini bagaimana pula berlaku di India? Negara India tidak membeli sawit Malaysia kerana kenyataan Tun Dr. Mahathir dalam isu penindasan Islam di India. Hari ini keluar dalam berita bahawa India akan beli sawit Malaysia. Apakah pendirian kerajaan hari ini? Kerajaan Muhyiddin dan juga PAS menteri dia sendiri. Jadi kalau kita tengok hari ini, PAS sudah boleh kompromi dengan ada penindasan Islam, termasuk kalau kita tengok Arab. Dulu semua kilang Arab. Dulu nak tutup semua judi, termasuk judi di Pulau di Pahang. Tetapi yang memalukan, 3 hari lepas ditangkap sekumpulan lelaki berjudi lagayam di Kelantan. Tak silap saya di Pasir Putih, di kawasan Nik Zawawi. Allah nak tunjuk depan muka, bulan puasa ada rakyat Kelantan berjudi dan ditangkap. Maksud dia PAS gagal membawa ataupun memperlihatkan Islam itu indah, dan pada hari ini ramai penyokong yang silap faham. Salah faham mereka adalah mereka menyangka menyokong PAS adalah memperjuangkan Islam. Tugas kita lah parti amanah, parti yang rahmatan lil alamin, nak membetulkan balik rakyat Malaysia bahawa parti ini adalah wadah. Parti inilah cara kita untuk dapatkan kuasa, dan akhirnya kuasa inilah yang akan membuat kuasa-kuasa kecil dan kuasa-kuasa besar. Jadi parti PAS yang mempergunakan agama Islam ini pada pandangan hamba lah sudah tidak relevan. Cuma tinggal saki-baki walau itu tak apalah. Walau itu kita serahlah pada kuasa Allah. Hanya Allah saja yang boleh mengubah para walau. Mereka ni terlalu detail. Kalau paku tu dah 3 inci dalam kepala, dah patah. So hanya Allah saja yang boleh mengubahnya. Kita tak perlu dakwah lagi walau. Kalau mereka nak adil, nak bersama kita, alhamdulillah. Kita ambil yang saki-baki yang tengah mencari lagi perjuangan Islam dan juga perjuangan dalam Malaysia ini. Jadi kita jangan kita terlalu ambil hati sangat pada walau, kerana walau itu adalah hadam kepada MCA pada hari ini. Oh. Okey, jelas di situ. Jadi daripada apa yang Saudara Jeming sebut tadi, Saudara Jeming optimis dengan masa depan Pakatan Harapan, khususnya di Pantai Timur, InsyaAllah. InsyaAllah di Terengganu dan Kelantan. Dan saya fikir saya juga bersetuju dengan apa yang Saudara Jeming sebutkan. Kerana kalau kita tengok apa yang dibuat oleh PAS pada hari ini amat-amat mengecewakan ahli dia sendiri. Dan kita harap supaya rakyat khususnya sedar dan nampak. Dan saya quote tadi apa yang Saudara Jeming sebut, ini adalah tanggungjawab amanah sebagai sebuah parti rahmatan lil alamin untuk menerangkan tentang Islam yang bagaimana yang seharusnya difahami oleh rakyat Malaysia seluruhnya. Baik, saya beralih kepada Saudara Saifullah. Kita masuk kembali ke isu Dewan Rakyat yang bersidang 18 Mei yang lepas, yang saya kira tidak sampai setengah hari pun. Jadi dalam persidangan Dewan Rakyat itu tiada usul, tiada perdebatan, yang ada hanya mendengar titah diraja. Kata kalau sebelum ini kita tengok perbahasan di Parlimen ini selepas titah diraja adalah membahaskan titah diraja. Tapi kali ini tidak ada atas alasan COVID-19. Maka peranan Dewan Rakyat seperti tiada fungsi, terutama di musim COVID ini. Sekaligus meletakkan negara dalam sekali lagi krisis kepimpinan terbesar. Apa pandangan Saudara Saiful? Silakan. Ya, saya nak petik Saudara Zamir tadi dia sebut tentang keabsahan ataupun legitimasi kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin hari ini. Bila kerajaan ini terlalu sibuk untuk menunjukkan bahawa mereka ni sebuah kerajaan yang sah ataupun legitimate. Jadi bila berlaku keadaan sebegini, kita melihat kerajaan sudah lari fokus. Sehingga Parlimen tidak lagi boleh berfungsi seperti sepatutnya. Yang mana ahli-ahli Parlimen ini telah seolah-olah diganjarkan ataupun diberi ganjaran menjadi menteri kabinet dan timbalan menteri kabinet daripada parti UMNO dan parti PAS. Cuma apa yang merisaukan saya adalah bosku ini saya rasa apabila keadaan ini berterusan, Najib akan kembali. Dan apabila Najib kembali,
maka sahabat-sahabat kita yang melompat ataupun menukar kem ini harus sedar bahawa kerajaan hari ini seolah-olah memberi bekat ataupun memberi nyawa kepada Najib dan kawan-kawannya untuk kembali menguasai negara kita. Dan sekiranya itu berlaku adalah sebuah orang cakap hari yang malang lah untuk Malaysia. Tetapi saya nak sentuh kawan-kawan kita yang dulu mungkin bersama kita, hari ini memilih untuk menubuhkan kerajaan yang masih diragui keabsahannya. Baliklah ke pangkal jalan. Fikir bahawa tugas kita sebagai sebuah parti politik, lebih-lebih lagi ahli-ahli parlimen, adalah untuk berbakti ataupun membuat kebaikan untuk rakyat. Kita harus berhenti berpolitik dan memomokkan DAP sebagai hantu yang menjadi ketakutan orang, terutama orang Melayu. Saya nak ambil contoh di Pulau Pinang lah. Pulau Pinang hari ini DAP dan Kerajaan Pakatan Rakyat pada dulunya, hari ini Pakatan Harapan, sudah lebih 20 tahun ini, 22 tahun DAP memerintah. Dan Ada azan. saya suka untuk memberikan gambaran jelas bahawa di Pulau Pinang peruntukan kepada agama Islam ini tidak pernah disekat. Malah kehadiran saya bersama kawan-kawan DAP dalam banyak mesyuarat ataupun parti baik pun kerajaan, memang DAP tidak akan campur tangan dan menyerahkan semua keputusan-keputusan berkaitan agama Islam kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Malah saya ambil contoh masjid-masjid di Pulau Pinang ini dalam keadaan yang sangat baik, bersih, dan tidak ada yang masjid-masjid yang dalam keadaan uzur ataupun terbiar. Malah di Pulau Pinang juga kita tidak membuat halangan. Kita tidak menghalang mana-mana penceramah. Malah tidak ada soal apa tu orang panggil apa tu bukan, dia macam apa tu watikah lah, macam kebenaran untuk berceramah tu tidak ada di Pulau Pinang. Cuma bila penceramah terutama pada parti PAS lah, yang mana Jeming sebut tadi, yang kata Cina apa semua, kes-kes ekstrim saja kita akan ban penceramah-penceramah tertentu kerana kes ekstrim. Dan itu pun bukan keputusan daripada kerajaan negeri. Itu majlis fatwa, itu keputusan daripada mufti. Dan kita tidak berlaku soal orang Melayu ditindas di Pulau Pinang dan seperti mana yang digembar-gemburkan oleh walaun lah. Saya memang lahir di Pulau Pinang, sekolah di Pulau Pinang daripada kecil sampai hari ini. Dan alhamdulillah orang Pulau Pinang ini, terutamanya di sebelah pulau, adalah orang yang masyarakat yang sudah faham bahawa peranan parti politik ini adalah untuk mentadbir kerajaan. Parti politik bukanlah agama. Malah parti politik ini tugas utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Dan apa yang saya faham daripada terma mensejahterakan rakyat itu adalah memastikan rakyat ada keperluan yang cukup untuk hidup, pekerjaan yang sesuai gajinya, ada kediaman yang elok, pengangkutan ataupun kenderaan yang sesuai, sehingga kan rakyat tidak perlu mencuri. Rakyat tidak perlu berjudi. Ataupun rakyat tidak perlu melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Saya jelas di sini bahawa di Pulau Pinang juga, apabila terlalu maju ataupun demand kepada industri pelancongan ini, menyebabkan banyak tempat-tempat yang dulu dan pusat-pusat maksiat ni tidak dapat beroperasi. Kerana perniagaan sebenar hotel dan industri servis ini sangat maju. Sehingga kan rakyat mempunyai pendapatan yang baik dan mereka boleh bina kehidupan yang baik
untuk anak dan cucu mereka. Dan tahun ke-20 22 Pakatan Harapan di Pulau Pinang ini juga menyaksikan terus cemerlang, kerajaan negeri Pulau Pinang terus cemerlang. Dan saya juga terkejutlah apabila Perikatan Nasional ni seolah-olah marah sangat kepada DAP, tetapi kerajaan yang ditemuk atapnya adalah bukan kerajaan DAP. Kerajaan DAP di Pulau Pinang ini masih kukuh, masih kuat, tidak ada langsung cabaran kepada kerajaan DAP di Pulau Pinang. Malangnya kerajaan Melayu di Kedah itu dijatuhkan. Kerajaan Melayu di Perak itu dijatuhkan. Kerajaan DAP di Pulau Pinang tidak tergugat langsung. Jadi macam Jeming kata tadi, kita harus menghentikan projek pembodohan rakyat. Rakyat harus difahamkan bahawa parti politik ini tugasnya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Okay? Jadi bila mensejahterakan kehidupan rakyat itu adalah dia selalu proses yang panjang. Dia perlu mengambil kepada satu pentadbiran yang bersih, pentadbiran yang telus sehingga pelabur-pelabur asing berani masuk, terutama di Pulau Pinang. Pulau Pinang hari ini insya-Allah saya bab kerja di Pulau Pinang ini dah risau. Sahabat-sahabat daripada Kelantan pun ramai di sini. Malah yang bina keluarga di sini pun ramai. Jadi marah DAP kenapa? Kenapa perlu marah DAP? Sahabat-sahabat daripada Kedah, sahabat daripada Pulau Pinang, daripada Kelantan datang ke sini, berniaga di sini, kerja di sini, bina keluarga di sini. Tak ada masalah. Dan itulah peranan utama parti politik sehingga kan mereka membentuk kerajaan. Kalau bahasa mudahnya tu, parti politik kena pastikan rakyat ada pendapatan yang baik supaya hidup mereka ni dapat disejahterakan. Malang untuk kita fahami ataupun kita ketahui bahawa, sorry lah Jeming, macam mana Jeming duk highlight kan, isu-isu di Kelantan kan, isu ayak negeri Kelantan ini, ayak lah orang Pinang bagi ayak ni asas, perkara asas, tapi tak selesai hampir 20 tahun. Bahkan di Pulau Pinang ni ayaknya tarifnya adalah paling rendah, antara yang terendah dalam Malaysia. Dan sepanjang saya di Pulau Pinang ini, saya rasa boleh kira dengan jari lah. Umur saya 34 tahun, boleh kira dengan jari bekalan terputus ataupun ayak berbau hanyir ataupun jaga Melayu tapi Jeming di Kelantan dia dapat teh ais, teh tarik. Buka pilih dapat teh tarik. Angin. Di Pulau Pinang ia tidak berlaku benda itu. Boleh. Itu saya boleh bagi jaminan. Cuma kita terus mentadbir dengan baik, bawa pelabur-pelabur asing daripada luar supaya rakyat boleh berniaga, boleh bekerja. Dan seperti mana kata sahabat saya Zamir tadi, selepas ini kita bakal menyaksikan satu kesan after effect, kesan selepas COVID yang sudah tentu berkaitan dengan ekonomi. Dan Pulau Pinang dalam keadaan kita menghadapi Pulau Pinang COVID ini, kerajaan negeri tidak henti-henti bekerja untuk memastikan industri dapat berjalan kembali seperti sedia kala secepat mungkin. Dan dalam beberapa minggu yang sudah ini, setelah PKPB dilancarkan oleh diumumkan oleh kerajaan, industri-industri memberikan kerjasama yang baik kepada arahan MKN, dan kerajaan negeri memberi asisten ataupun bantuan kepada IKS ataupun kilang-kilang manufacturing supaya mereka dapat beroperasi semula dengan mematuhi perintah-perintah pencegahan COVID-19 ini, dan rakyat dapat kembali bekerja. Itu yang paling penting. Bila rakyat dah tak ada wang, dah tak ada duit, rakyat kena bekerja. Dan ini bila rakyat tak ada duit ini, malang juga untuk kita apabila
rakyat beratur di Pajak Gadai ini diberi ucapan tahniah kepada syarikat Pajak Gadai itu. Menteri gagal memahami sentimen di sebalik rakyat beratur di Pajak Gadai itu adalah rakyat tak ada duit. Dan saya dengan jelas nak habaq di sini bahawa kerajaan PN ini tidak ada apa-apa pencapaian sehingga hari ini. Selain daripada mengurus COVID ini, kerajaan ini tidak ada apa-apa pencapaian. Sehingga rakyat susah. 1,600. Berapa lama boleh tahan? Bila dah habis barang makanan semua, ekonomi terjejas, rakyat nak makan apa? Ini yang perlu nasihat saya kepada sahabat-sahabat yang berada di sebalik sana tu, fokus kehadap isu ekonomi rakyat dan hentikan pemberian ghanimah. Kalau boleh saya sebut di sini, antara pencapaian, tadi saya kata tak ada pencapaian, adalah satu pencapaian kerajaan PN ini adalah membahagi ghanimah lah. Itu pencapaian paling cemerlang. Sehingga terpaksa melantik duta-duta bertaraf menteri. Bak kata Jeming, duta bertaraf Sami Velu. Duta bertaraf Sami Velu. Itu tepat. Itu pada saya tepat. Sehingga perbelanjaan negara kepada menteri kabinet ini gaji. Kan? Kenapa perlu habiskan duit rakyat? Kenapa perlu harus berbelanja tinggi? Itu dulu komen daripada saya moderator. Baik. Okey, terima kasih Bro Saifullah. Saya teringat tadi mengenai projek pembodohan rakyat ni. Ada satu, dia kata orang Melayu ni, dia kata DAP ni dia jaga Cina saja, dia kata. DAP jaga Cina saja. Lepas tu Cina pula cakap DAP ni jaga Melayu dan India. Jadi DAP jaga semua lah. Ini yang kita hadapi sebenarnya. Kalau saya baca di komen-komen ni pun macam-macam. Kalau saya sebut mungkin kurang pahala puasa lah kalau kita baca komen ini. Jadi kita jangan sebut lah. Okey, jadi kita pergi pusingan yang terakhir, kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ni. Saya pergi untuk setiap panel, mungkin kita mula dengan Jeming, kesimpulan untuk perbincangan pada malam ni. Silakan. Okey. Kesimpulan kita ini adalah tajuk, benarkah prihatin rakyat ataupun MP. Jadi kesimpulannya, kerajaan Perikatan Nasional hari ini dia bukan prihatin pada rakyat seperti mana kata Saifullah tadi, dia prihatin kepada ahli parlimen saja. Kenapa? Kerana Perdana Menteri hari ini terlalu takut dijatuhkan kerana tidak cukup sokongan majoriti di parlimen. Mula-mula 114, 113. Terkini kita dengar 111. Kalau 111 ni seimbang, kerajaan tidak seimbang. Dan macam-macam lagi jadi. Itu tak dilakukan lagi, undi tak percaya. Dan ada lagi beberapa orang yang tidak diberi jawatan. Dan termasuk Najib, takkan dia nak bagi jawatan sebagai pengurusi PPM Pahang. Mesti nak bagi besar. Kalau nak bagi besar, adakah rakyat boleh terima? Itu menjadi dilema pula Perdana Menteri kita hari ini yang kononnya dia bercakap, saya duduk di kursi ini, saya tak nak cakap ada politik. Itulah manusia paling penipu yang kita pernah ada di Malaysia ini. Itu manusia penipu. Tengok hari ini kalau kita dengar, parti politik dia lah yang paling bercakap tentang politik hari ini. Nak buang pengerusi lah, tuduh itu ini. Itulah saya cakap, manusia paling kuat menipu, berlakon, berlagak supaya nampak baik. Tapi sebenarnya Perdana Menteri hari ini yang dipanggil Abah tu adalah Abah bapak dia, penjahat, penyangak paling kuat lah di Malaysia ni. Kenapa? Yang pertama, Abah kau. Abah kau merah hijau. Sebab apa? Sebab dia memecah belahkan kita semua. Depan Tun dia cakap lain, depan Anwar dia cakap lain, depan rakyat dia cakap lain. Dulu lagi, rupa-rupanya dia lawan Najib dulu bukan kerana YMDB, tetapi konon-kononnya dia nak jadikan seperti mana Najib lawan Pak Lah dulu. Najib dapat jadi Perdana Menteri, jadi Muhyiddin dapat dalam UMNO dulu. Lawan Najib sebenarnya nak jadi Perdana Menteri tapi tak jadi. Dia berpakat pula dengan Azmi sandakan video kabur itu. Pak Lah dia jadi Perdana Menteri. Tapi insyaAllah dia akan jadi Perdana Menteri yang paling lemah sekali.
Sedikit lagi saya nak jawab. Ada satu soalan tadi daripada Johar. Dia cakap mengenai Hadi Awang, Duta Khas Bertarasan Value pernah beritahu UMNO kafir kerana perlembagaan. Apa komen saya? Sebenarnya kerana itulah rakyat Malaysia dirugikan masa untuk bercakap benda-benda yang tak perlu kita bercakap. Nak kita terpaksa bercakap adakah UMNO ni kafir ke, adakah DAP ni kafir ke. Yang paling bangang sekali, adakah DAP ni parti Cina. Sedangkan dalam DAP tu ada di India. Yang Cina sekarang adalah parti MCA. Elok-elok tadi dia jadi khadam kepada parti MCA. Itu sebenarnya parti PAS mengajak rakyat supaya bercakap benda yang tak berfaedah. Contoh RU 355. Saya bukan nak cakap RU 355 itu tak ada faedah. Mungkin berjuta duit rakyat Kelantan habis dalam isu ceramah penerangan RUU 355. Dipusing satu Kelantan. Bawa pula perhimpunan ke Kuala Lumpur. Bawa dengan bas. Sponsor oleh kerajaan negeri. Akhirnya bila jadi kerajaan tak nak buat juga. Yang sepatutnya yang kita hari ini, kalau kita tengok ketika Barisan Nasional menjadi kerajaan, isu perkauman, isu rakyat, isu kita bawa isu adalah nak menghapuskan kleptokrasi, nak membasmikan rasuah. Bila kita jadi kerajaan, isu apa yang kuat? Isu perkauman. Hari ini bila PM pula jadi kerajaan, isu apa yang kuat? Kita tak cakap isu perkauman. Walaupun kita tahu isu perkauman adalah isu yang paling mudah untuk kita bawa, tetapi alhamdulillah kita bersyukur Pakatan ataupun Pakatan Harapan bukan parti yang murah untuk buat satu pekerjaan yang ni membawa isu perkauman ataupun isu agama. Kita kekal dengan isu rakyat, kita minta untuk pergi ke parlimen bincang pasal rakyat. Dan hari ini kalau kita tengok ahli politik dalam Pakatan Harapan bercakap tentang harga barang. Itulah nilai yang ada dalam Pakatan Harapan. Dan untuk Walaung yang sedang komen ini, kamu jangan sombong sangat. Kamu jangan nak rasa Perikatan Nasional ini menang kerana mandat rakyat. Weh Walaung, kamu menang kerana kamu khianat mandat rakyat. Weh Walaung, kamu menang kerana kamu telah jadi khadam kepada MCA dan juga khadam kepada UMNO. Kamu telah jatuhkan UMNO, tetapi hari ini kamu telah jilat kaki UMNO. Kamulah khadam yang paling hina. Ya, kamu Walaung yang sedang mendengar saya bercakap ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Jeming. Saya fikir kalau boleh keluar dari Facebook ni, dia keluar saja daripada Facebook ni. Kalau 3D keluar lah. Okey, seterusnya Saudara Zamir, kesimpulan untuk perbincangan pada malam ni. Silakan. Okey. Baiklah, Tuan Moderator, rakan-rakan dan juga sidang pendengar lah yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Sebagai kesimpulan ya, untuk saya, sebenarnya kerisauan kita yang utama dalam konflik ketika mana pandemik COVID-19 ini ialah tumpuan kerajaan itu bukan lagi kepada menzahirkan prihatinnya kepada rakyat, tetapi lebih kepada untuk membentuk solid government, maka terpaksa ditumpukan kepada usaha-usaha memikat hati MP-MP ahli parlimen yang ada. Tumpuan seperti ini akan menyebabkan kita akan melihat satu usaha yang akan bakal melacurkan reformasi dan juga usaha reform yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Kalau kita ingat dahulu, antara usaha-usaha reform yang kita cuba buat ialah kita reform institusi, ya, seperti SPRM, sistem mahkamah kita, SPR. Kita cuba reform itu dengan baik, dengan meletakkan individu-individu yang layak, yang betul, dan kemudiannya yang mempunyai integriti yang paling baik. Dan kita juga telah cuba buat dengan meletakkan teknorat-teknorat untuk membimbing JLC memulihkan kembali dalam keadaan yang mana pernah mengalami kerugian. Seperti mana yang berlaku dalam tabung haji, di Felda. Kita cuba asingkan di antara orang-orang politik kepada orang-orang teknorat korporat yang betul untuk memimpin kembali institusi-institusi ekonomi yang ada dalam negara itu. Itu adalah usaha-usaha reform yang pernah dibuat dahulu. Tetapi disebabkan oleh kerana tumpuan kerajaan hari ini hanya kerana untuk memikat MP-MP, maka usaha-usaha reform itu akan menjadi terkebelakang kembali. Dan bibit-bibit kemusnahan ini sudah kita boleh lihat sebenarnya. Ya. Sebagai contoh yang terbaru, ini kerisauan yang paling utama kita. Terbaru kita tengok dalam kes Rizal Aziz misalnya. Bagaimana yang telah mencuri 1.6 bilion saya ingat, akhirnya penyelesaian yang dia ambil, pulangkan balik lebih kurang dalam 400 juta lebih, dan deal kepada bebaskan beliau. Ini cerita kartun jenis apa ini? Ya.
bagaimana mungkin boleh pergi kepada penyelesaian yang seperti ini? Ini merupakan bibit-bibit awal. Bagaimana usaha reform yang kita cuba buat akan kembali ke belakang. Ya, kita juga boleh lihat keadaan ini akan berlaku secara berterusan. Sebab apa? Ramai lagi pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak diberi jawatan. Saya ingat ada dalam 10 ke 13 ke 15 orang lagi. Ya, nama-nama besarlah dalam pimpinan itu yang sekarang ini mereka berhadapan dengan kes-kes penyelewengan dan kes-kes jenayah yang cukup besar. Jadi, kalau mereka ini tidak diberikan sesuatu, jawatan mungkin satu, ataupun mungkin satu deal, iaitu kamu sokong pada kerajaan yang ada dan kes-kes ini akan dilenyapkan. Ini akan menyebabkan usaha kepada kita nak menegakkan keadilan, sebagaimana yang kita lafaz dalam manifesto dulu, akan kembali terganggu. Hal-hal inilah yang akan menggerunkan kita di ke depan waktu ini. Jadi saya ingat, salah satu contoh lagi lah, akhirnya dia akan sampai kepada satu keadaan di mana kita, sebuah kerajaan ini yang ada pada hari ini, membuat keputusan yang akan membahayakan negara. Betul. Kita pernah ada pengalaman dan contoh yang seperti ini. Saya ambil sebagai satu isu ya, untuk tuan-tuan boleh tengok kembali. Ketika mana kita berhadapan dengan konflik 1MDB dahulu, negara kita diisukan dengan jumlah pengeluaran yang lari keluar cuci duit ke merata negara, dan kemudiannya satu jenayah disebut kleptokrasi. Antara penyelesaian yang diambil oleh Datuk Seri Najib pada waktu ketika itu ialah dengan membuat deal dengan kerajaan China, di mana ianya membina satu hutang mega yang cukup besar dalam projek-projek mega yang ada. ICRL di Sabah, ya, projek pipe di Sabah, semua itu dibuat satu unjuran dan kemudiannya dibuat satu bentuk hutang yang cukup besar kepada kerajaan China. Kita risau apabila kita ingin pulih daripada pandemik ini nanti dalam keadaan ekonomi yang cukup berat, ya, dan kerajaan yang tidak stabil, maka akan datanglah idea-idea yang seperti ini nanti. Idea-idea seperti ini akan menggadaikan kembali kedaulatan negara kita. Kita jangan kata ini tidak boleh berlaku, kerana contoh itu pernah berlaku, ya, dalam kes 1MDB tadi. Mungkin juga dalam kes-kes yang lain, sebagaimana saudara Jemil sebut tadi, ya. Sebelum ini kita dalam kerajaan PH telah menegaskan tidak bekerjasama dalam unit dalam ekspor sawit itu kerana kita tak bersetuju dalam penindasan yang berlaku kepada umat Islam di Kashmir. Hari ini tiba-tiba keluar balik satu kenyataan yang mungkin India sudah longgarkan kembali. Apa sebenarnya di belakang yang berlaku? Adakah kerana kita setuju kepada isu di Kashmir tersebut, ataupun kita akur untuk hantar pulang balik Dr. Zakir Naik? Ya. Jadi situasi-situasi keputusan seperti ini, kerana dalam keadaan yang terdesak disebabkan oleh ekonomi yang merudum disebabkan oleh COVID-19 ini, kita tak pelik nanti keadaan-keadaan keputusan-keputusan yang membahayakan pada negara ini akan berlaku lagi. Dahulu saya ingat kita juga deal dengan kerajaan Arab Saudi dalam urusan minyak yang mungkin di penerang, saya ingat begitu, pelaburan yang besar. Dan tidak lama selepas itu kita saksikan kerajaan kita Malaysia menghantar tentera di konflik di Yaman. Apa justifikasi untuk kita terlibat dalam perang di Yaman itu? Ini adalah merupakan salah satu langkah yang mungkin diambil pada waktu itu kerana deal untuk mengatasi masalah 1MDB tadi. Ada deal yang seperti itu. Jadi kita risau kerajaan yang tidak solid seperti ini, yang tumpuannya tidak kepada rakyat, ditambah dengan beban masalah ekonomi yang berlaku, akan memperlihatkan rentetan keputusan-keputusan yang berbahaya seperti itu berlaku lagi sekali. Reform institusi yang akan runtuh, usaha-usaha membaik pulih institusi kewangan yang ada dalam negara dengan menempatkan orang-orang yang betul akan jadi terkebelakang, dan akhirnya lahir keputusan-keputusan yang boleh membahayakan ekonomi, kedaulatan negara daripada segi jangka masa panjangnya. Jadi saya itu sudah kita ingat kepada rakyat di luar sana, sidang pendengar, perlu memahami mengapa PH pada hari ini kita cuba untuk berterusan, bukanlah maksudnya mengasak, tetapi kita perlu untuk terus respon kepada kebejatan kerajaan pintu belakang yang dibuat ini, perlu diperbetulkan semula. Kalau kita membiarkan saja keadaan ini dengan hujah-hujah bahawa ianya tidak perlu berpolemik di waktu ketika mana ada disaster pandemik ini, kita akan boleh menyaksikan keputusan-keputusan yang akhirnya akan merugikan dalam negara kita. Dan ingat, bibit-bibit itu sudah pun mulai kelihatan kalau dilihat kepada contoh-contoh yang berlaku yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. So itu kesimpulan saya secara ringkaslah, ya, saudara Kai, rakan saya Jeming dan juga Bro Saifullah. Saya ingat peranan kita di sini sebagai orang muda,
kita perlu terus untuk nekat dan juga mencari satu semangat yang baru, menzahirkan iltizam bahawa apa yang berlaku ini perlu dipulangkan kembali kepada struktur yang betul supaya nasib negara kita itu tidak tergadai untuk ke depan waktu ini. Itu secara konklusi saya lah untuk malam ini. Okey, terima kasih Saudara Zamir. Saya fikir satu kesimpulan yang jelas tentang sebenarnya kita tidak boleh berhenti di sini. Kita perlu bulatkan tekad, terus mendidik rakyat, pastikan supaya rakyat nampak tentang apa yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Baik, yang terakhir, Saudara Saifullah, silakan. Baik, kesimpulan saya memang kerajaan ini adalah kerajaan yang dalam keadaan sukar untuk membuktikan keabsahannya. Tapi apapun, saya berharap pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan di peringkat tertinggi, mungkin mereka ada pelan-pelan mereka yang tertentu, yang spesifik untuk memastikan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat secara sah dalam pilihan raya yang lalu kembali untuk menerajui negara kita seperti mana sebab-sebab yang Zamir sebut tadi, reform kepada institusi-institusi. Kita harus berjalan ke arah pembaikan yang jelas, reformasi yang jelas, dan kita jangan lagi berundur ke belakang. Kerana hari ini kerajaan yang terbentuk ini, saya harap dan saya yakin kesepakatan mereka ini akan hancur. Dan mereka tidak akan dapat menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Dalam soal pembahagian kursi sekalipun, saya ambil contoh di Pulau Pinang ini, kursi-kursi parlimen, siapa yang nak bertanding? Adakah UMNO? Adakah PAS? Adakah kawan-kawan bersatu yang duduk di pihak Muhyiddin Yassin hari ini? Ataupun adakah rakan-rakan yang bersama dengan Datuk Seri Azmin? Ini akan menyebabkan mereka berpecah dan mereka tidak akan dapat satu kesepakatan yang seperti mana Pakatan Harapan buktikan dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan mereka terpaksa resort kepada sentimen-sentimen murahan, sentimen-sentimen kaum dan agama, seolah-olah dalam Malaysia ini orangnya semua resis seperti mereka, dan mereka silap. Pada saya itu tanggapan yang silap, kerana hari ini pengundi kebanyakannya adalah pengundi yang bermaklumat ataupun orang cakap informed voters. Informed voters ini semakin bertambah dan kita juga akan melihat pengundi kali pertama yang tinggi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Pengundi-pengundi 18 tahun yang tidak ada sentimen apa-apa berkenaan dengan parti-parti politik ini, malah mereka lebih kepada melihat kerajaan mana yang serius untuk membangunkan negara Malaysia ini dengan idea-idea pembaharuan, meletakkan orang yang betul di GLC, mengecilkan bilangan kabinet. Ini adalah akan menjadi satu bukti, akan menjadi alasan yang kukuh untuk Pakatan Harapan ini dipilih rakyat sekali lagi. Walaupun saya sangat berharap dan saya optimis pimpinan kita akan ada strategi terbaik untuk kerajaan yang ada hari ini yang masih lagi celaru identitinya untuk tidak lagi membawa kita kembali ke zaman resis kaum dan agama yang telah kita tinggalkan pada pilihan raya umum yang lepas. Itu kesimpulan saya. Moderator. Okey, terima kasih kepada Saudara Saifullah, dan saya fikir itu satu penutup yang sangat lengkap bagi menutupi topik perbincangan kita pada hari ini. Iaitu topik kita adalah benarkah prihatin rakyat ataupun MP. Sejak dari jam 10 tadi kita telah kupas pelbagai isu dengan satu matlamat, iaitu kita mahu mendidik rakyat di luar sana supaya melihat tentang apa yang berlaku di negara kita ini adalah suatu bentuk krisis yang kita perlu tangani demi kebaikan anak muda khususnya di negara kita. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini mungkin mengadakan sedikit promosi iklan Saudara Zamir yang akan
bersiaran secara FB Live dalam Ringgit Plus SME Exclusive Managing Today's COVID-19 Crisis with Lesson from the Past Financial Crisis pada Friday 22nd May 10:30 AM. So warga Facebook semua boleh ambil kesempatan ini untuk menonton sekali lagi Saudara Zamir, Pemuda Amanah Nasional, bersiaran secara live membincangkan mengenai isu perihal negara. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua panel, Saudara Jeming, terima kasih banyak, Saudara Zamir, Saudara Bro Saifullah kerana sudi meluangkan masa untuk borak anak muda pada malam ini, dan saya kira berbagai input yang telah kita berikan khususnya kepada warga maya yang sedang mengikuti Facebook kita. Apapun komen-komen Facebook kita ambil, mana yang baik, mana yang buruk kita tinggalkan. Saya fikir yang lawan belum bertaubat, jadi masih banyak kerja lagi. Jadi itu saja untuk perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada hari Jumaat untuk sesi borak anak muda siri yang ke-24 dengan yang insyaAllah akan lebih menarik dan lebih bermanfaat kepada seluruh warga Facebook. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berani di arena ini, kencang berlari, keadilan dicapai, harapan dalam hati, semangat membara, obor kemenangan di tangan kita. Kibarkanlah panjimu, kemenangan milik kita, bangkit dari dudukmu. Come let's rise together. Kibarkanlah panjimu, kemenangan milik kita, bangkit dari dudukmu. Come let's rise together. Oh oh oh. Menjabar pimpinan yang kejam, lantang bersuara, kebebasan diidam, harapan dalam hati, semangat membara, obor kemenangan di tangan kita. Kibarkanlah panjimu, kemenangan milik kita, bangkit dari dudukmu. Come let's rise together. Kibarkanlah panjimu, kemenangan milik kita, bangkit dari dudukmu. Come let's rise together. This is the time, rakyatlah bangkit, dirgahayu tanah airku, kemenangan di pihak kita, impian Malaysia jadi nyata. This is the time, rakyatlah bangkit, dirgahayu tanah airku, kemenangan di pihak kita, impian Malaysia jadi nyata. Kibarkanlah bangkit.